السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin, Khatifillah Muslimin Muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kuliah tafsir kita muka ayat 149 hingga berikutnya daripada surah As-Saffat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaftihim alirabbikal banat wa lahumul banun. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah bagi Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak lelaki? Atau bahkan apakah Allah menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, mereka merupakan saksi-saksi? Muslimin semua ada mereka sekalian. Fastaftihim maknanya sal ahla Makkah. Kata Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, fastaftihim maknanya sal, tanya. Jadi Allah berfirman di sini sebagai satu bentuk pengingkaran. Ini satu taubih kepada orang-orang musyrik, ingkar terhadap orang-orang musyrik katakan bahawa Allah demikian anak perempuan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mereka anak yang sesuai dengan hukum mereka iaitu anak lelaki. Dan jika mereka dikurniakan anak perempuan, mereka akan marah. Ini dapat kita perhati dari surah An-Nahl ayat 58 sebagai contohnya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau seorang daripada mereka diberi khabar kelahiran anak perempuan, hitam merah padam wajah mereka kerana sangat marah. Mereka ni menganggap Allah ada anak perempuan, padahal mereka sendiri membenci anak perempuan, menghina anak perempuan, menganggap penghinaan kalau lahir anak perempuan. Mereka pun tidak ingin dapat anak perempuan. Jadi dalam ayat ini Allah memang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tanya kepada mereka, bagaimana mungkin mereka menisbahkan kepada Allah satu yang mereka sendiri benci. Mereka menisbahkan Allah ada anak perempuan, padahal mereka benci kepada anak perempuan. Pasti tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, tanya kepada mereka bentuk pengingkaran, Ali rabbikal banat wa lahumul banun. Apakah untuk Rabbmu anak perempuan dan untuk mereka anak lelaki? Ini boleh kita lihat juga tuan-tuan, soalan yang serupa ditanyakan oleh Allah dalam surah Najm. Alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Tilka idzan qismatun dhiza. Apakah patut untuk kamu memiliki anak lelaki dan untuk Allah pula anak perempuan? Demikian tu satu pembahagian yang tidak adil. Qismatun dhiza. Ini satu pembahagian yang tidak betul. Malakum kaifa tahkumun. Jadi Allah bertanya kepada mereka, am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Apakah kami menciptakan malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan perkara itu? Bagaimana mereka sampai menetapkan bahawa malaikat perempuan sedangkan mereka tak menyaksikan pun penciptaan para malaikat ini? Ikhwatillah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Nanti kalau ada peluang kita melihat surah Zukhruf, Allah gambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yusalun. Mereka menjadikan malaikat-malaikat sebagai hamba yang Allah jadikan merupakan hamba Allah yang murah ni sebagai orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat ini? Kelak akan dituliskan persaksian bohong mereka itu dan diminta dipertanggungjawabkan. Mereka akan ditanya pada hari akhirat kelak atas pendustaan yang dilakukan itu. Ala innahu min ifkihim. Ketahuilah mereka ini merupakan satu pembohongan, pendustaan. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, wa hum syahidun ini satu bentuk persoalan tentang persaksian mereka. Pertanyaan yang bertujuan untuk menafikan adanya penyaksian tersebut. Kerana itu kalau kita lihat dalam ayat yang berikut nanti tuan-tuan, dimintakan bukti yang
pasti tentang maklumat yang tepat dari sebuah kitab yang Allah SWT turunkan. Kalaulah mereka tidak menyaksikannya sendiri, bagaimana kenyataan itu dapat dibenarkan? Kalau ada maklumat tersebut daripada Allah SWT, mesti wahyunya yang dapat dibaca, yang mereka boleh buktikan, maka mana dia bahan tersebut? Jadi Allah firman selanjutnya, ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadibun astafal banati al banin. Ketahuilah bahawa mereka telah mutablikkan, benar-benar mereka mengatakan bahawa Allah itu beranak. Sungguhnya mereka benar-benar bohong. Apakah dia memilih anak perempuan daripada anak lelaki? Kalau ayat lalu mengecam golongan musyrikun bahawa mereka mengucapkan satu tanpa dalil, sekarang kecaman ini ditingkatkan lagi kerana mereka mengucapkan satu benda tanpa ada dalil, tetapi dalil membuktikan kemustahilannya. Kerana itu ayat ni memperingatkan kepada semua pihak bahawa ketahuilah bahawa sungguhnya mereka itu memutarbelitkan, pembohongan. Benar-benar sentiasa mengatakan walaupun tidak ada bukti, walau satu pun, Allah berani. Dan sungguhnya mereka benar-benar bohong. Tuan-tuan, yang telah membudayakan pembohongan ni dalam peribadi mereka, bukan saja terbukti kat sini, tapi dalam banyak perkara yang lain. Jadi dalam ayat 153 ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah gambarkan di sini, astafal banati alal banin. Apakah Allah yang Maha Suci ni milih dan utamakan buat dirinya anak perempuan, sedangkan kamu pun enggan mendapat anak perempuan? Kamu mendambakan anak lelaki? Tidak ada yang dipilihnya sebagai anak, kerana Allah Maha Suci dari sifat melahirkan ataupun dilahirkan, yang telah kita pelajari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak sama dengan sesiapa pun, dia tak perlu pada sesiapa pun. Allah tidak perlu pada anak, sama ada dari jenis lelaki atau perempuan. Ayat berikutnya tuan-tuan, ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun am lakum sultanun mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Apakah yang terjadi pada diri kamu? Bagaimana kamu menetapkan? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu memiliki bukti yang nyata? Maka bawakanlah kitab kamu jika kamu ni memang orang-orang yang benar. Jadi setelah menafikan adanya anak bagi Allah SWT dan menjelaskan keengganan mereka sendiri untuk mendapat anak perempuan, jadi ayat ni bagai mengatakan apakah yang terjadi pada diri kamu sehingga kamu meyakini dan menilai satu tanpa bukti. Bagaimana caranya kamu letakkan pelayan yang mengelirukan seperti ini? Ini memang tidak masuk akal. Apakah kamu tidak memikirkan bahawa dengan sedikit pemikiran pun, atau apakah kamu memiliki bukti yang nyata yang dapat jadikan bukti yang pasti tentang kepercayaan kamu itu? Kalau betul-betul ada, maka bawalah kitab kamu dan paparkan kepada kami debat ataupun fakta, argumentasi, argument kamu ni, jika kamu memang orang-orang yang benar. Para ulama beza pandangan terhadap perkataan ma lakum. Al-Biqai sebagai contoh yang tuan-tuan memahaminya sebagai makna kebaikan. Apakah bagi kamu, yakni apa yang kamu peroleh itu daripada ucapan itu? Ma lakum kaifa tahkum. Tapi Tahir bin Ashur pula, beliau menjelaskan bahawa ia mengandungi dua pertanyaan. Yang pertama dimaksudkan dengan ma yang biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, ma masmuka, ma hadza. Jadi maksudnya untuk menanyakan satu benda ni. Jadi demikian bagai menanya kepada mereka. Ayat ni bermakna apa yang terjadi pada diri kamu. Ma lakum, apa yang terjadi pada diri kamu sehingga kamu buat keputusan seperti ini. Kerana itu tuan-tuan, ini boleh katakan pertanyaan lain yang mungkin boleh digunakan menggantikan perkataan ini, iaitu kaifa, yang biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Jadi timbullah di sini pertanyaan kedua tentang keadaan naluri orang yang bertanya, naluri orang yang ditanyakan ini. Jadi maksud ayat ini tuan-tuan bagai nyatakan bagaimana cara kamu mengambil kesimpulan sampailah kamu menetapkan hal yang baik. Rasul bersalam, ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun. Ini merupakan satu uslub ta'ajjub. Kemudian datang am lakum sultanun mubin. Sultan ni datang dari perkataan salatah. Salatah ni maksud dia kemampuan untuk menundukkan atau memaksa pihak lain dengan cara tidak dapat mengelakkan diri untuk menerima apa yang dikehendaki oleh pemilik sultan itu, pemilik kekuasaan itu.
Ia biasanya bentuk fizikal, dan juga boleh juga digunakan dalam bentuk kalimah. Jadi kalau kat sini makna dia tuan-tuan, maknanya satu hujah ataupun argument yang sangat kuat. Kemampuan atau kekuatan itu biasanya lahir daripada satu kata ataupun kalimah. Kata kalau kita nak ibaratkan, dia sebagai satu wadah yang boleh memuatkan sesuatu substance. Dan bila substance yang sepatutnya ini dimuatkan tidak ditemui pada satu kata itu, maka kata itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Jadi setiap kalimah, jika sesuai dengan hakikat atau kenyataan objektif ni, maka ia mempunyai satu kekuatan yang memaksa orang lain yang mendengar untuk menerima, secara suka ataupun tidak. Sebaliknya, jika kandungan tak sesuai dengan kenyataan itu, maka kekuatannya lemah, bahkan tak ada langsung. Dan dengan itu, dia tidak akan dapat memaksa orang lain untuk tunduk padanya. Jadi di sini hujah ataupun argument yang kuat ini dinamakan sebagai sultan. Amlakum sultanun mubin. Ini pun kita dapat lihatlah macam-macam slogan yang kuat, macam-macam aliran idea-idea yang dikemukakan, bunyinya kuat, tetapi tidak didukung oleh satu bentuk pemantapan dan kekuatan untuk melaksanakannya, maka dia akan hancur, lenyap. Maknanya dia sudah tidak mengandungi sultan lagi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dia tidak ada kekuatan lagi. Jadi ayat ni merupakan satu penutup uraian tentang ketiadaan hujah bagi golongan musyrikun, tentang adanya anak perempuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang mereka dakwa. Mereka tidak menyaksikan kelahiran anak itu. Sebagaimana yang dapat kita fahami daripada ayat syahidun, mereka tidak menyaksikannya sama sekali. Jadi kalau tak saksi, tak ada bukti. Dan kemudian tidak ada argument, tidak ada hujah akal, sebagaimana yang dimaksudkan mesti perkataan sultan. Dia jadi satu slogan kosong yang tidak direalisasikan. Dan dia juga tidak bersumberkan satu pun kitab daripada wahyu Allah SWT. Jadi maknanya kalau tiga-tiga ni tidak ada satu pun tiga-tiga tidak dapat didatangkan, maka yang bukan satu pembuktian palsu. Maka jelaslah apa yang dikemukakan mereka itu merupakan pembohongan demi pembohongan. Kemudian ayat berikutnya tuan-tuan, ayat 198. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Di sini ayat ni ada tanda berhenti jim. Kalau kita melihat ayat yang panjang tuan-tuan, ada sesak nafas tak dapat nak membaca betul, nafas tak cukup, dikaji oleh Tafsir Datuk Hasan Azhari selama lebih 30 tahun. Mudah-mudahan datangkan manfaat banyak kepada kita, terutamanya pada ayat-ayat yang panjang. Kelihatan dalam surah As-Saffat ni ayatnya pendek-pendek. Jadi mereka menjadikan di antara Allah dan juga jin ini ada nasab, ada ikatan darah. Dan benar-benar jin telah mengetahui bahawa semuanya mereka akan dihadirkan ke muka pengadilan di sisi Allah. Maha suci Allah dia, apa yang mereka sifatkan, apa yang jadi ayat lalu macam sebagai masyarakat Arab percaya kepada Allah. Kini kecaman ini dilanjutkan lagi kepada mereka ataupun kepada orang-orang lain yang mempercayai bahawa Allah itu beranak. Mereka menjadikan bahawa antara Allah SWT yang Maha Esa ni dan antara jin ada hubungan nasab, iaitu hubungan kekeluargaan. Dalam tafsir Abdul Mansur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada orang musyrikun, sebahagian mereka mengatakan bahawa jin merupakan jin-jin yang terpilih daripada Sarawatul Jin, jin-jin yang cantik ni, daripada tribe yang tinggi. Macam manusia pun ada di kalangan mereka para yang cantik, yang cantik. Jadi maknanya di kalangan jin pun seperti itu. Allahu a'lam. Disifatkan oleh para ulama membincangkan perkara ini. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq telah bertanya, faman ummahatuhum, siapa ibu mereka? Faqalu banat sarawatil jin. Ini merupakan jin-jin daripada tribe yang hebat-hebat, penampilan dirinya lebih cantik. Allahu a'lam lah tuan-tuan. Nak explain lebih lanjut kita pun tidak tahu. Ini disebut oleh para ulama tafsir. Boleh tuan-tuan lihat perkara ini dalam tafsir Ad-Durr Mansur oleh Al-Imam As-Suyuti. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.